Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam tajuk selesaikan masalah matematik tahun 4, yang mana hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan standard kandungan, iaitu 2.1 penyelesaian masalah, standard pembelajaran 2.4.1 menyelesaikan masalah melibatkan pecahan, perpuluhan dan peratus. Dan objektif kita pada hari ini iaitu pada akhir pengajaran kita ini, murid dapat menguasai kehendak soalan dalam selesaikan masalah harian yang melibatkan pecahan, perpuluhan dan peratus dengan betul. Sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, cikgu menggunakan model Polya untuk lebih menguasai atau senang untuk kita memahami kehendak soalan, terutamanya dalam tajuk selesaikan masalah. Okey, antara topik yang ada dalam model Polya iaitu maklumat yang diberi. Maklumat diberi adalah maklumat yang terdapat dalam soalan. Kita akan rujuk kepada teknik bugar. Kejap lagi cikgu akan terangkan teknik bugar. Dicari, kita akan rujuk pada di akhir soalan, di akhir kehendak soalan. Maksudnya dalam soalan selesaikan masalah, selalunya dia berada di akhir sekali. Okey, ayat yang terakhir dalam soalan. Manakala operasi, iaitu kita akan melibatkan 4 operasi, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Kalau ikut teknik cikgu, kita akan dalam bahagian operasi ni, kita akan gunakan piramid operasi lah. Dan selesaikan ni, okey, dalam bahagian selesaikan, selalunya murid akan lengkapkan ayat matematik dan tunjuk cara pengiraan. Okey, pada bahagian semak pula, semak ini adalah songsangan daripada selesaikan masalah. Contoh, kalau 2 tambah 1 dapatkan 3. Jadi untuk semak, kita akan buat 3 tolak 1 ataupun 3 tolak 2 akan dapat 1. Okey, dia adalah songsangan operasi. Okey, inilah yang cikgu kata tadi, ya, teknik bugar. Jadi bugar ini kita akan gunakan dalam part maklumat yang diberi. Maklumat diberi ni kita akan dapat dalam soalan lah. Okey, ni iaitu bulat. Bulat bermaksud kita bulat angka yang terdapat dalam soalan. Okey, gar pula iaitu garis. Garis ini berpandu kepada apa yang awak bulat tu. Okey, maklumat apa yang awak bulat tu kita gariskan untuk kita dapat kuasai apa kehendak atau apa yang diberi oleh soalan. Okey, senang teknik bugar ni kalau awak kuasai betul-betul. Kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Cikgu akan tunjukkan macam mana kita aplikasikan teknik bugar ini. Okey, kalau awak rujuk pada slide cikgu ni, okey, awak akan nampak dalam tajuk kita lah pada hari ini dalam buku teks. Senang je, dalam buku teks cikgu akan tunjukkan bagaimana kita gunakan model Polya dan kita aplikasikan sekali dengan teknik bugar. Okey, soalan 1. Santes, Seiban, Lan dan Rokia mengumpulkan bahan kitar semula. Jadual menunjukkan jisim bahan yang dikumpulkan dalam 3 minggu. Berapakah jumlah jisim bahan yang dikumpul itu? Okey, yang cikgu awak nampak kat jadual ni, ini adalah yang cikgu aplikasikan dia teknik bugar. Iaitu cikgu ada nampak nombor. Jadi cikgu bulatkan. Iaitu 2, 1/2. Apa dia ni? Iaitu minggu pertama. Okey, boleh? Okey, yang kedua cikgu nampak 4. Apa itu 4? 4 itu adalah untuk minggu ke-2. Okey, 3, 1/5. Cikgu nampak lagi nombor. Jadi cikgu nak tahu 3, 1/5 ni apa? Ia adalah untuk minggu ke-3. Okey, yang cikgu tunjuk ni, ini adalah teknik bugar. Okey, dan ini model Polya. Yang pertama, diberi, iaitu apa tadi yang diberi tadi? Apa yang kita nampak nombor tadi? Iaitu 2, 1/2. Apa dia? Minggu 1. Ini yang cikgu kata sini ya. Ini dalam maklumat diberi ni awak gunakan teknik bugar. Senang sangat. Okey, yang kedua cikgu dapat 4. 4 ni apa? Minggu ke-2.
3/1/5 ni apa? Minggu ke-3. Itu saja. Untuk maklumat diberi, apa yang awak nampak dalam soalan. Okey, maklumat dicari iaitu kita pada akhir ayat. Akhir ayat. Ni ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Ada ayat lagi tak? Tak ada kan? Okey, inilah ayat yang terakhir. Iaitu berapakah jumlah jisim bahan yang dikumpulkan itu. Jadi, maklumat yang kita nak cari iaitu berkaitan dengan jumlah. Okey, kalau jumlah, ia adalah kata kunci bagi operasi tambah. Jadi, operasi yang kita akan libatkan iaitu operasi tambah. Okey, pergi ke step keempat iaitu selesaikan. Okey, untuk selesaikan iaitu 2 1/2 tambah 4 tambah 3 1/5. Jadi, dekat bahagian selesaikan, awak akan lengkapkan. Ini dinamakan sebagai ayat matematik. Dan awak terus selesaikan masalah tersebut. Selesaikan ayat matematik ni. Okey, cara nak selesaikan awak boleh rujuk buku matematik. Okey, cikgu hanya nak perkenalkan bagaimana awak nak menguasai soalan. Okey, itu saja. Kita akan rujuk pada soalan nombor 2. Okey, ini soalan nombor 2. Jumlah ahli Persatuan Sains ialah 140 orang. 3/7 daripada jumlah ahli itu ialah murid tahun 4. 1/2 daripadanya pula murid tahun 5. Hitung beza bilangan ahli dan antara murid tahun 4 dengan tahun 5. Okey, tengok sini yang cikgu bulat, cikgu nampak pada soalan iaitu 140. Apa dia tu 140? Iaitu jumlah ahli. Okey, jumlah ahli Persatuan Sains. Apa itu 3/7? Iaitu tengok. Oh, murid tahun 4. Okey, 1/2. Apa dia? Cari. Oh, murid tahun 5. Okey, ini teknik bugar Okey, jadi yang awak dah dapat kat sini, awak tulis dekat maklumat diberi. Okey, dekat maklumat diberi. Okey, pergi ke step kedua yang dicari. Cikgu kata tadi kat mana? Di akhir ayat. Okey, di akhir ayat. Okey, ni hitung beza bilangan ahli antara murid tahun 4 dengan tahun 5. Jadi, apa kata kunci yang kita jumpa kat sini? Iaitu beza. Jadi, beza. Jadi, apa yang kita nak cari? Beza murid tahun 4 dengan murid tahun 5. Okey, operasi. Bila dikatakan beza, maksudnya kita mesti gunakan operasi tolak. Okey, dah dapat. Selesai. Macam mana nak selesaikan? Okey, dekat sini tadi dia kata 3/7 murid tahun 4. Okey, jadi kita ni ini caralah 3/7 darab 140. Mana datang 140 ni? Iaitu jumlah ahli. So, akan dapat jawapan murid tahun 4. Jadi, kita ambil lagi 1/2 darab dengan 140. Awak akan dapat jumlah murid tahun 5. Sekarang ni dah selesai ke kitanya kerja? Belum. Okey, kenapa belum? Sebab kita nak cari beza. Yang awak kira ni tadi, awak nak kira jumlah murid. Okey, jumlah murid. Jadi, cara seterusnya iaitu murid tahun 4 tolak murid tahun 5. Jadi, awak akan dapatlah jawapannya. Okey, itu cara nak kuasai soalan. Soalan 3 pula. Okey, kita tengok pada jadual menunjukkan jarak pergerakan 3 buah kereta belon yang dibina daripada bahan terbuang. Hitung beza jarak pergerakan antara kereta Pythagoras dengan kereta Einstein. Okey, tengok jadual ni. Nama kereta tadi kita dah ada. Tapi kita tengok pada jarak pergerakan. Okey, untuk Einstein, dia punya pergerakan iaitu 2 1/5. Jadi kita tengok, cikgu bulatkan apa ni? 2 1/5. Apa dia ni? Iaitu pergerakan untuk kereta Einstein. Okey, untuk Pythagoras, okey awak tengok 1.15 meter lebih daripada Newton. Okey, adakah ini jarak pergerakan Pythagoras?
Pythagoras? Bukan. Okey, ini bukan dia punya jawapan. Tapi awak kena buat penambahan. Okey, apa yang kena tambah iaitu 1.15. Lebih ni maksudnya dia banyak. So, macam mana kita nak banyak? Kita guna operasi apa? Tambah atau tolak? Kita guna operasi tambah. Jadi, 1.15 tambah dengan, dia nak tambah dengan apa ni? Oh, Newton. Jadi, tengok rujuk pada Newton, berapakah jumlah dia? Iaitu 3.1 meter jarak dia. Jadi, awak akan tambahkan 1.15 tambah dengan 3.1. Awak akan dapat jarak pergerakan untuk Pythagoras. Okey, kat sini awak kena selesaikanlah dahulu. Ini adalah soalan trik yang sekarang. Untuk Newton, jarak pergerakannya ialah 3.1. 3.1 ni apa? Iaitu untuk kereta Newton. Ingat yang cikgu bulat, cikgu garis, ini adalah teknik bugat. Okey, masukkan dekat maklumat yang diberi. Yang dicari, kita rujuk pada soalan, cari ayat terakhir. Okey, mana ayat terakhir dia? Iaitu ini. Hitung beza jarak pergerakan antara kereta Pythagoras dengan kereta Einstein. Jadi, kita tengok apa kata kunci yang kita dapat? Iaitu beza. Okey, disebabkan kat sini ada 3 item atau 3 kereta, kita nak tahu dia nak beza dengan apa? Iaitu antara Pythagoras dengan Einstein. Okey. Operasi. Cikgu dah cakap tadi. Kalau beza, maksudnya melibatkan operasi tolak. Okey, selesaikan. Ayat matematik dia ialah 4.25 meter. Okey, mana datang 4.25 meter ni? Ya, iaitu penambahan kat sini tadi. Okey, kat sini tadi. Lebih. Jadi, 1.15 tambah 3.1, awak akan dapat 4.25 meter. Tolak 2.15 meter. Jadi awak akan dapatlah perbezaan jarak antara kereta Pythagoras dengan kereta Einstein. Dah jelas belum? Dah senang kan? Senang je, tak susah. Murid selalu confuse untuk soalan, selesaikan masalah. Susahnya, sebenarnya senang saja untuk awak selesaikan. Okey, tak apa, cikgu tunjukkan lagi soalan nombor 4 dalam buku teks. Okey, awak tengok ya. Okey, kat sini. Kalau awak tengok, okey. Soalan nombor 4. Bersempena dengan Hari Sukan, pasukan Rumah Hijau perlu menyiapkan 8 helai bendera yang sama saiz. Jumlah panjang kain yang digunakan ialah 14.96 meter. Berapakah panjang kain bagi sehelai bendera? Okey, kita tengok cikgu aplikasikan. Tengok cikgu aplikasikan teknik bugar. Okey, nombor 8. Apa dia? Iaitu bendera yang sama saiz. Okey, lagi cikgu jumpa ni. 14.96. Apa dia? Jumlah panjang kain yang digunakan. Okey, masuk kat maklumat diberi. Ingat ya, maklumat diberi, awak kena gunakan teknik bugar. Awak faham teknik bugar, awak mesti boleh dapat jawapan. Okey, awak boleh selesaikan. Okey, kita tengok dicari. Dicari rujuk pada akhir ayat ni. Ayat yang terakhir. Berapakah panjang kain bagi sehelai bendera? Okey, bila perkataan sehelai, sebatu, sebiji, secawan, sebungkus, bermaksud ni bermaksud satu. Okey, ni bermaksud satu. Jadi kita nak tahu 14.96 ni untuk 8 helai kain. Sekarang dia nak tahu panjang kain untuk sehelai. Jadi kita dah tahulah kat situ ya. Okey, maklumat diberi tadi masukkan. Dicari, kita nak cari sehelai bendera. Apa dia yang sehelai tu? Iaitu panjang kain. Jadi kalau kita nak tahu nilai setiap satu, awak akan menggunakan operasi bahagi.
Okey, yang cikgu sebut tadi sehelai, sebatu, sepinggan, sebungkus, secawan. Apa tu semua se tu? Okey, dia menggunakan operasi bahagi sebab kita nak tahu nilai 1. Okey, ini operasi bahagi. Selesaikan. Ambil saja nombor 14.96 bahagi 8. Jadi awak akan dapat jawapan lah. Okey, cikgu tak tunjukkan cara pengiraan sebab awak boleh rujuk dalam buku teks. Jom kita rujuk soalan yang terakhir dalam buku teks. Okey, soalan nombor 5. Okey, Kelab Matematik menerima sumbangan sebanyak RM280. RM70 digunakan untuk membeli barangan taman matematik. Kira peratusan wang yang digunakan. Okey, awak kena gunakan teknik bugar. Okey, teknik bugar pertama kita bulat. Okey, cikgu nampak RM280. Apa dia? Iaitu sumbangan. Okey, seterusnya cikgu dapat RM70. Apa itu RM70? Iaitu yang telah digunakan. Okey, untuk apa? Untuk barangan taman matematik. Okey, bulat, garis, masuk dekat maklumat diberi. Nak dicari. Okey, tengok ayat terakhir. Kira peratusan wang yang digunakan. Jadi, yang dicari kata kuncinya iaitu peratusan wang yang digunakan. Okey, macam mana kita nak tentukan operasi? Iaitu kita rujuk balik pada kita punya soalan pengiraan sebelum ni. Bagaimana kita nak cari peratusan. Okey, selesaikan. Wang yang diguna iaitu RM70 bahagi dengan jumlah wang sumbangan yang kita nak terima ataupun wang keseluruhan iaitu RM280 darab dengan 100%. Kenapa cikgu darabkan dengan 100%? Okey, rujuk pada yang dicari. Dia nak peratusan. Bila kata peratusan, awak kena terus saja darab dengan 100%. Okey, sebab dia akan dapat jawapan dalam peratus. Okey, cara pengiraan tengok dalam buku teks. Okey, pergi kepada latihan pengukuhan. Okey, latihan pengukuhan ni penting yang sebenarnya sangat-sangat penting untuk mengetahui adakah murid itu memahami dan menguasai apa yang dipelajari lah. Okey, kalau sebelum ni saya kerap dengar murid kata, cikgu susahnya soalan selesaikan masalah. Okey, yang sebenarnya ada teknik. Jadi kalau awak aplikasikan teknik yang cikgu berikan, insya-Allah awak boleh selesaikan. Okey, kita pergi kepada latihan yang perlu awak buat iaitu rujuk buku teks muka surat 101. Okey, buku teks. Analisis soalan mengikut teknik model Polya. Apa itu model Polya? Iaitu diberi, dicari, operasi dan juga selesaikan. Okey, cikgu, yang semak perlu ke buat? Tak perlu. Cukup 4 ni saja. Okey, pada soalan 1, soalan 2A, soalan 3 dan soalan 4. Nombor 3, murid tidak perlu salin soalan. Perlu tak salin soalan? Tak perlu. Okey, cuma pastikan murid tulis hari, tarikh. Tarikh hari iaitu 1 Julai 2021. Tajuk, selesaikan masalah. Rujukan buku teks muka surat 101. Okey? Sebelum jawab soalan. Yang ini janganlah tertulis. Ini tak payah tulis. Ini saya maklumkan saja. Okey, jadi rujukannya iaitu buku teks muka surat 101. Kenapa kena ada rujukan? Sebelum ni tak ada pun cikgu. Sebab bila awak nak buat rujukan, awak tahu macam mana soalan ni? Oh, kena rujuk buku teks muka surat 101. Sebab awak tak salin soalan kan? Jadi awak boleh linkkan kerja latihan awak tu dengan buku teks. Okey, nombor 4, murid digalakkan menggunakan kertas A4. Kertas A4 ke, kertas kajang ke, kertas lukisan ke, boleh. Atau satu soalan satu muka surat jika gunakan buku tulis. Okey, kenapa cikgu suruhkan satu soalan satu muka surat? Kerana memudahkan awak buat semakan. Sebab apa? Bila awak dah snap gambar, awak upload kat cikgu. Lepas tu soalan nombor yang keempat tu ke belakang. Jadi cikgu tak perasan. Nombor 4 tu awak bincangkan soalan yang mana satu.
Jadi biar satu muka surat, satu soalan. Okey? Okey, jika murid yang menggunakan kertas A4, kertas kajang, kertas lukisan, okey, pastikan awak tampal latihan awak tu dalam buku tulis matematik. Okey, dah siap? Okey, tempoh seminggu ya. Dah siap? Uploadkan kerja sekolah awak tu dalam classroom. Okey, jika ada masalah untuk upload, sila PM cikgu secara personal. Okey, kita nak win-win situation. Awak senang, saya pun senang. Okey, itu saja untuk latihan pengukuhan. Pastikan awak buat dalam tempoh 1 minggu. Cepat buat lagi bagus. Tak ada banyak kerja. Semoga kita bertemu lagi pada pengajaran dan pembelajaran yang akan datang, insya-Allah. Okey, itu saja untuk PDPR kita pada hari ini. Semoga awak dapat apa yang cikgu ajar dan cikgu pun senang hati kalau awak dapat. Okey, sekian. Terima kasih. Insya-Allah kita jumpa pada PDPR akan datang.